Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Hikmah Juni. ...529 kes positif COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. 529 kes positif COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Tiada kes kematian dan kluster baru dilaporkan di Malaysia hari ini. Di negeri Sabah, 529 kes telah dilaporkan pada hari ini. 205 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 203 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 121 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Kluster Rumah Merah membabitkan penghuni pusat tahanan sementara pendatang asing tanpa izin parti di Manggatal menyumbang kepada kes positif baru COVID-19 yang dilaporkan di Sabah hari ini. Kluster itu mencatatkan 111 kes positif baru hari ini dengan seramai 333 orang telah menjalani ujian saringan COVID-19. Bilangan kes kematian di Malaysia kekal 249 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, bilangan kes pulih yang dilaporkan hari ini adalah yang tertinggi dengan 1,000 kes. Bilangan kumulatif kes pulih adalah sebanyak 21,248 kes. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini negara kita mencatatkan bilangan kes pulih daripada jangkitan COVID-19 tertinggi iaitu sebanyak 1,000 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah sejumlah 21,248 kes, iaitu bersamaan dengan 67.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Sementara 12 kes baru dilaporkan di wilayah Persekutuan Labuan. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kes COVID-19 di Sabah dijangka terus meningkat susulan adanya kluster Rumah Merah yang mempunyai seramai 1,706 orang tahanan. Ketika ini, baru 2 blok penghuni atau seramai 333 orang telah menjalani saringan dan keseluruhan terdapat 10 blok menempatkan tahanan di pusat tersebut. Daerah yang tidak melaporkan sebarang kes adalah Sepitang, Nabawan, Tongod, Kunak, Telupid, Tamunan, Ranau, Beluran, Pitas dan Kota Belud. Sehingga kini, sebanyak 15,048 kes COVID-19 dilaporkan di Sabah dengan 3,393 kes aktif yang sedang menerima rawatan. Masidi berkata, selain pembinaan Dewan Bedah yang mula beroperasi semalam, Hospital Sempurna turut menerima 2 kenderaan baru. Di samping itu, seramai 128 orang jururawat kontrak telah melapor diri ke Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan sedang giat menjalani latihan sebelum mula bertugas. Manakala 9 pegawai perubatan dari Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dan Terengganu juga telah tiba di Sabah hari ini. Sehingga kini, sebanyak 111,442 bakul makanan telah diagihkan di seluruh kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dan individu yang diperintahkan menjalani kuarantin. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur hari ini menyertai sidang khas Majlis Keselamatan Negara pengurusan COVID-19 menerusi sidang video yang dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sidang video yang diadakan di Pejabat Ketua Menteri Sabah itu turut dihadiri Datuk Seri Masidi, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Sapar Untung, Pengarah MKN Sabah Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf dan Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi. Mesyuarat itu antara lain membincangkan perkara melibatkan situasi semasa COVID-19 seluruh negara. Haji G telah kembali melaksanakan tugas rasminya pada 26 Oktober lalu selepas dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth sebelum ini akibat dijangkiti COVID-19. Pilihan raya kecil Parlimen Batu Sapi dan pilihan raya negeri Sarawak perlu diadakan meskipun negara berdepan pandemik COVID-19. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pilihan raya kecil PRK Parlimen Batu Sapi pada 5 Disember ini
dan pilihan raya negeri Sarawak yang berkemungkinan diadakan pada bila-bila masa tidak dapat dielakkan kecuali jika darurat diisytiharkan di Batu Sapi dan Sarawak. Meskipun khawatir dengan peningkatan kes COVID-19 ketika ini, Perdana Menteri berkata PRK Batu Sapi mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas terdapat kekosongan bagi sesuatu kursi parlimen selari Pasal 1, Perkara 54 Perlembagaan Persekutuan. Pilihan raya kecil Batu Sapi yang ditetapkan pada 5 Disember 2020 dan pilihan raya negeri Sarawak yang berkemungkinan diadakan pada bila-bila masa tidak dapat dielakkan. Ini kerana menurut Fasal 1 Perkara 54 Perlembagaan Persekutuan, pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas terdapat kekosongan bagi sesuatu kursi parlimen. Fasal 4 Perkara 21 Perlembagaan Negeri Sarawak juga memperuntukkan pilihan raya negeri hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pembubaran Dewan Undangan Negeri. Dalam sidang khas, Setiausaha SPR memaklumkan ramai petugas pilihan raya menyatakan rasa bimbang untuk bertugas di PRK Batu Sapi nanti kerana takut terkena jangkitan COVID-19. Perdana Menteri berkata demikian dalam perutusan khas mengenai situasi semasa COVID-19 yang disiarkan di stesen-stesen televisyen tempatan petang tadi. Muhyiddin berpandangan berdasarkan situasi semasa COVID-19, pilihan raya tidak sepatutnya diadakan langsung pada masa ini. Beliau berkata, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah juga menyatakan kebimbangan berhubung keadaan di kawasan-kawasan pedalaman negeri Sarawak yang tidak mempunyai kemudahan kesihatan yang lengkap bagi menampung kemungkinan peningkatan kes positif COVID-19 sekiranya PRN Sarawak terpaksa diadakan. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia juga melaporkan jika pilihan raya negeri Sarawak terpaksa diadakan, beliau amat bimbang akan keadaan di kawasan-kawasan pedalaman negeri Sarawak yang tidak mempunyai kemudahan kesihatan yang lengkap. Apakah akan mampu untuk menampung peningkatan kes-kes positif COVID-19 yang berkemungkinan naik secara mendadak selepas pilihan raya. Upayaan frontliners dan logistik kesihatan juga akan menjadi semakin terkekang dengan keadaan geografi negeri Sarawak yang luas dan setengah kawasan amat sukar untuk diakses. Ini tidak mengambil kira kos tambahan yang akan ditanggung oleh kerajaan dan kos ke atas ekonomi jika penurunan jangkitan COVID-19 ini berlaku dengan mendadak selepas pilihan raya. Muhyiddin berkata, ada pihak mencadangkan supaya prosedur operasi standard SOP pilihan raya diperketatkan, namun beliau memahami terdapat banyak kekangan yang dihadapi SPR untuk menggubal SOP yang benar-benar berkesan dalam memastikan tiada jangkitan langsung semasa pilihan raya diadakan. Menurut Muhyiddin, antaranya ialah kekangan untuk menghalang pergerakan pengundi di kawasan merah seperti di Batu Sapi untuk menunaikan hak mengundi. Beliau berkata, pergerakan pengundi dari kawasan merah ke kawasan hijau juga tidak dapat dihalang. Sebagai contoh, katanya, penduduk di Kuching, Sarawak yang merupakan kawasan merah dengan mencatatkan lebih 70 kes COVID-19 tidak dibenarkan keluar dari daerah berikutan perintah kawalan pergerakan bersyarat bagi membendung penularan kes ke daerah lain berstatus hijau. Namun jika pilihan raya terpaksa diadakan, kerajaan tidak boleh menghalang penduduk di Kuching yang mengundi di Samarahan, Seri Aman, Miri, Bintulu dan lain-lain daerah untuk keluar mengundi. Begitu juga pengundi Sarawak yang tinggal di Sabah, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan lain-lain negeri yang mencatatkan kes-kes COVID-19 yang tinggi. Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri tidak boleh menghalang mereka pulang mengundi kerana itu adalah hak mereka di bawah perlembagaan, katanya. Justru, jika pilihan raya tidak dapat ditangguhkan atas apa-apa sebab sekalipun, Muhyiddin merayu supaya penduduk di Batu Sapi dan Sarawak berhati-hati dan menjaga diri
serta mematuhi SOP dengan penuh berdisiplin apabila pilihan raya diadakan. 14 individu yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikenakan kaunpaun semalam. 14 individu termasuk 3 wanita yang engkar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dengan berseronok di sebuah pusat hiburan di Kota Kinabalu dikenakan kompaun semalam. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Majinji dalam satu kenyataan berkata, kesemua individu tersebut didapati melakukan kesalahan itu dalam pemantauan OP COVID-19 PKPB pada 11.30 malam semalam. Katanya, kesemua individu tersebut didapati melakukan kesalahan di bawah Peraturan 10 dan Peraturan 11, Peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempat jangkitan 2020. Sementara itu di Beaufort, 2 lelaki turut dikenakan kompaun kerana keluar rumah ketika masih dalam tempoh kuarantin dengan memakai gelang kuarantin. Mereka terdiri seorang lelaki berusia 40 tahun yang memberi alasan keluar rumah untuk berurusan di Pejabat Daerah Beaufort dan remaja lelaki berusia 17 tahun yang memberi alasan melawat neneknya. 2 beradik dikuatiri lemas setelah terjatuh ke dalam laut. 2 beradik berusia 5 dan 8 tahun dikuatiri lemas selepas dipercayai terjatuh ke dalam laut semasa mandi di Jeti Tek Guan, Kampung Bergosong, Pulau Sebatik Tawau, petang semalam. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Tawau, Kapten Maritim Siwa Kumar Wenggada Salam berkata, operasi mencari dan menyelamat masih dilakukan di lokasi kejadian dan kawasan pinggir laut, turut membantu orang awam dengan menggunakan kaedah pencarian di permukaan air dan di kawasan bakau. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan beberapa aset maritim, bot orang awam dan agensi-agensi keselamatan lain. Beliau berkata, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada Ketua Polis Daerah Tawau pada 9.50 malam semalam. Maklumat awal yang diterima daripada keluarga terdekat, seorang kanak-kanak perempuan, Nazwa Telson, 8 tahun, dan adiknya, Madsun Telson, 5 tahun, dipercayai mandi bersama 2 lagi rakan mangsa. Kedua-dua mangsa dipercayai terjatuh ke dalam laut dan dihanyutkan arus. 2 gudang barangan elektrik musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. 2 gudang penyimpanan barangan elektrik di Jalan Bundusan, Penampang, musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah menerima panggilan kecemasan 2-3 minit pagi tadi. Gudang yang terbakar terletak berhampiran KTS Trading Sendirian Berhad, Jalan Bundusan, Penampang. Operasi memadam kebakaran diketuai oleh Ketua Balai Bomba Penampang, penolong kanan penguasa bomba John Radsung dengan kekuatan anggota 35 orang. Operasi pemadaman melibatkan 4 jentera fire and rescue tender, 2 lori tangki prime mover dan 3 kenderaan EMRS. Turut membantu pasukan bantuan dari Balai Bomba Lintas dan Balai Bomba Kota Kinabalu. Dalam kejadian itu, kedua-dua gudang penyimpanan berbagai jenis barangan elektrik dan barangan kekal itu musnah sepenuhnya. Kebakaran berjaya dikawal pada 5.10 pagi dan operasi tamat sepenuhnya pada 2.30 petang. Punca dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Juni. Selamat malam.